Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dan remaja Allah sekalian, pada hari ini saya ingin membawakan suatu topik yang bertajuk stres. Tuan-tuan, stres ni kalau kita tengok dari segi maksud dia, definition dia adalah stress is a feeling of emotional or a physical tension that come from any event that makes you feel frustrated, angry or nervous. Dengan kata lain, stres ini adalah suatu perasaan emosi atau tension, tekanan yang menyebabkan kita boleh berasa nervous dan juga marah. Maksudnya mesti ada sesuatu tekanan, desakan, yang mendorong yang mendorong kestabilan perasaan kita ni. Apa punca berlakunya stres terhadap seseorang ni, tuan-tuan? Yang pertama adalah kurang kasih sayang. Biasalah. Kasih sayang yang tidak sempurna diberikan oleh orang yang tersayang. Gitu. Siapa orang sayang ni? Mungkin daripada ibu bapa, kita punya orang tersayang lah, kawan-kawan, tak kisah siapa. Jadi kasih sayang ni kurang diberikan oleh orang-orang seperti ini. Pertama sekali ibu bapa lah, keluarga kita sendiri. Kalau dalam sesebuah institusi keluarga itu, ibu bapa lah terutama sekali lah perlu memainkan peranan yang sangat penting. Mereka perlu beri lebih masa untuk keluarga lah, untuk anak-anak. Jadi bayang tu macam sini, tuan-tuan. Anak-anak ni, bila anak-anak ni ada masalah, bila dia balik ke rumah, kalau balik ke rumah, dia mengharapkan ibu bapa dia boleh mendengar segala keluhan dan juga masalah dia. Tapi macam mana kalau ibu bapa sendiri di rumah pun tak ada? Jadi mereka tu nak luahkan pada siapa? Itu yang menyebabkan mereka pendam perasaan tu. Sebab dia nak luahkan pada mak ayah dia tak ada. Itu sebab dalam dia pendam dalam hati dia sampai jadi besar. Itu yang stres dia tak boleh counter. Ibu bapa sendiri pun tak ada masa untuk keluarga. Itu yang parah tu lah. Jadi macam mana anak-anak ni nak luahkan masalah, nak luahkan segala keluhan rasa dengan mak ayah dia, nak cerita, nak share dengan mak ayah dia. Dan dalam keluarga juga perlu lebih banyak tolerate, bertolak ansur, tahu peranan masing-masing, tanggungjawab. Jangan nak lepas semua kan. Terutama sekali ni dalam hal keluarga lah, dalam hal adik-beradik lah, tuan-tuan. Kalau macam hari ni engkau je kan, gaduh biasalah. Tapi kena tahu peranan, tanggungjawab masing-masing. Kena saling bertolak ansur antara satu sama lain. Tu kena tahulah tanggungjawab masing-masing. Yang kedua, apa punca berlakunya stres adalah stres buat kerja lah, biasalah. Student ke, orang yang dah kerja ke, tak lari. Bila kita buat kerja, kita dapat sesuatu desakan, kita stres. Contohnya kalau student, dia boleh buat kerja assignment ke kan, ada satu soalan, alamak stuck, tak tahu, tanya orang pun orang tak tahu, atau orang palau ke, orang diam ke, orang tak balas ke, tak ada siapa apa yang boleh jawab soalan ni ke, tanya lecturer pun offline ke apa ke kan. Stres, tak boleh nak buat kerja. Stres, kepala dah pening. Itu boleh jadi juga kenapa seseorang itu stres. Lagi-lagi dalam keadaan student. Hari ni pun kalau kita tengok student, golongan-golongan pelajar ni ramai stres. Sebab ni lah salah satunya. Kalau bila kita bekerja, tak kisahlah bila kita bekerja, kalau kita yang dah dewasa, kita dah kerja office ke apa ke, bila rakan sekerja kita tu, kita kena tahulah peranan dan tanggungjawab masing-masing. Orang ni buat apa. Jangan semua orang ni je yang buat. Kena tahulah A ada kerja dia, B ada kerja dia, C ada kerja dia. Tak boleh lah semua serahkan kerja pada A, B, C tak buat kerja. Kena tahu peranan masing-masing. Kerjasama lah yang amat penting. Kerjasama yang tinggi. Macam kalau student juga, student buat assignment group kan, ada 4 orang mesti buat kerja. Tak boleh seorang je buat kerja. Macam saya ulas dalam topik sebelum ni. Apabila seorang ni buat kerja ni, jadi lama member ni stres. Boleh jadi stres. Lebih teruk lagi boleh jadi depres. Sebab apa? Terlampau tertekan dengan tekanan yang diberi oleh rakan-rakan sekerja dia lain. Sebab semua dah dasar. Kau buat kau buat tu, kau buat ni, kau buat tu. Semua kau buat lah, senang cerita. Present pun nanti kau yang buat. Sampai member kena marah pun sorang. Yang lain tak tahu. Yang lain tinggal dia tulis nama, okey,
ini kerja kami madam, ini kerja kami sir. Claim diri sendiri. Padahal tak buat apa-apa pun. Itu yang susah tu Okey, jadi bila buat sesuatu kerja, kita kena tahu dalam syarta organisasi kerja tu, kita kena tahu setiap orang ada tugas masing-masing. Kita tak bolehlah lepaskan tanggungjawab, macam kita seolah-olah lepaskan amanah yang diberikan oleh kita. Bila kita dah kerja lah, bila kita dewasa, kita dah kerja, kita diamanahkan untuk jaga akaun ni kan, untuk uruskan bagai akaun ni. Tapi kita tak buat, kita suruh orang lain. Macam kita melepaskan amanah, kita tak bertanggungjawab. Okey, kita tak tunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Okey, itu kena check diri kita balik tuan-tuan. Dan yang ketiga, punca berlakunya stres adalah diri seseorang itu adalah tertekan dengan situasi yang mendesak. Tapi ini jarang berlaku lah. Contohnya macam kita terdesak nak bayar hutang, kita diburu oleh along, kita diburu oleh tukang yang kutip hutang, kita hutang dengan bank ke apa ke. Tapi kalau dengan along yang paling dahsyat gila kan, betul dengan along, keluarga kena ancam. Kalau kau tak bayar, keluarga kau mati. Jadi kita tak tahu apa, kita stres. Kita dah bingung dah. Kau jangan beritahu polis, lagilah member menang. Jadi bila itu sampai satu tahap, kalau dia tak boleh kontrol stres dia, tu boleh jadi macam bunuh diri. Tu dah boleh jadi kes lain tuan-tuan. Sama juga itu, kita kena check diri kita, check iman kita. Jadi tuan-tuan, macam mana cara kita nak counter balik stres kita ni? Kita nak tangani stres kita ni balik. Kita tak boleh duduk diam tuan-tuan. Bila kita stres, kita kena tahu macam mana kita nak counter balik stres kita ni. Supaya dia taklah membebankan kita. Bila lama-lama kita penam kan, dia akan membebankan kita. Jadi kita kena tahu macam mana nak counter balik. Yang pertama adalah buat benda yang kita suka. Biasalah kita buat hobi kita, apa benda-benda yang bermanfaat, buat benda yang kita suka. Suka main game, go lah, pergilah main game. As long as tak gila-gila lah ini kan, tak lah as long as benda tu cukup buat kita suka, gembirakan hati kita, buat. Tak apalah tuan-tuan, buatlah benda yang kita suka. As long as benda tu bermanfaat, benda tu boleh releasekan tension kita, buatlah. Yang penting secara sederhana lah, jangan lebih-lebih kan. Yang kedua adalah berkawan. Jadi kalau diri kita ni orang yang mudah bergaul dan beramal mesra. Mungkin sebelum ni kita jenis orang yang kalau kita di tempat baru, kita nak orang tegur kita dulu, baru kita tegur orang tu. Tak. Kita tukar persepsi mindset kita. Biarlah aku tegur dia dulu. Buat kawan sebanyak yang mungkin. Kerana apa? Bila kita stres, kita ada masalah, kerana orang-orang inilah, kawan-kawan kita inilah yang boleh dekat dengan diri kita selain nama dia ibu bapa kita. Mungkin tempat inilah boleh kita luahkan masalah-masalah kita ke, kita boleh cerita-cerita ke. Kawan-kawan inilah fungsi kawan. Itu sebab kita kena cari sahabat atau kawan yang baik. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang positif. Orang yang positif ni banyak ustaz-ustaz, ulama kan. Selain daripada itu, kita bergaul lah dengan orang-orang, kalau bukan ustaz dan ulama pun, kita bergaul lah dengan orang-orang yang boleh memberi kita aura positif. Contohnya macam orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik kan. Jadi orang yang ada aura positif ni, bila kita bergaul dengan dia, bila kita ada masalah, at least dia boleh nasihatkan kita, dia boleh dorong kita, dia boleh bimbing kita melakukan kebaikan. Ini adalah fungsi orang-orang yang positif ni kan. Jadi kita rasa macam, aku termotivated. Ada orang sokong, ada. Mungkin dalam satu masa kalau kita buat sesuatu kerja, kita down kan, kita macam, aku dah give up, aku dah tak tahu lagi dah macam mana. Wujudnya orang yang positif ni, kawan-kawan kita positif ni cakap, tak apalah Mat, kau kan boleh buat ni, orang ramai suka kau, suka karya kau, kalau berkarya kan. Jadi kita akan rasa termotivated. Jadi kadar stres tu akan jadi lebih kurang tuan-tuan. Dan yang terakhir, macam mana kita nak tangani stres kita? Macam mana sekalipun, ingat tuan-tuan, kita sentiasalah berbalik kepada agama kita. Kita ingat apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, apa yang Allah SWT suruh kita. Kita refleksikan diri kita balik. Refleksikan diri kita balik.
Okey. Kita rujuklah panduan hidup. Menu utama dalam kehidupan kita itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Okey, berbaliklah sentiasa kita rujuklah kepada Al-Quran dan sunnah. Kerana apa? Di dalam menu kehidupan kita itu Al-Quran dan sunnah itu telah lengkap segalanya yang boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik. Okey. Refleksikan diri kita balik tadi, tuan-tuan. Kita tahu dalam agama kita dah larang kita untuk bunuh diri. Dalam agama kita telah cakap, telah mendorong kita, telah bagi tahu, dalam agama tu telah bagi tahu bahawa janganlah kau menjadi seorang yang mudah berputus asa. So bila kita berbalik pada agama, kita refleksikan diri kita pada kita tengok bahawa betul, dan dalam agama telah menyuruh kita supaya jangan berputus asa dan sentiasalah berusaha dalam sesuatu. So kita janganlah mudah berputus asa. Bila kita ada sesuatu masalah, kena ingat tuan-tuan, macam mana sekalipun tuan-tuan, bila kita ada masalah, yakinlah bahawa segala masalah, segala kesulitan itu ada jalan penyelesaian, ada solusi. Okay? Dan insya-Allah kan, kita percaya segala masalah kita itu, kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbaliklah, kita rujuklah kepada Yang Maha Esa, kita tunduk, kita sujudlah kepadanya. Okay? InsyaAllah segala masalah kita, segala kesulitan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan kita. Yang penting kita jangan sesekali lupa bermunajat, kita jangan sesekali lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan bantu segala urusan kita. Okay, mudah-mudahan kita sama-sama ambil manfaat. Okay, kita ambil iktibar daripada apa tajuk yang saya bentangkan hari ini. Dan ingatlah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama tergolong di kalangan orang-orang yang boleh mengatasi lah masalah. Okay, orang-orang yang tidak mudah stres. Kalau kita stres, sentiasalah ingat bahawa ada masalah, ada penyelesaian. Bagi setiap masalah itu ada masalah, ada jalan penyelesaian dan ada solusi. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.